Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni Nina nak bahas pasal adik Bella. Sekarang ni kes Bella hangat diperkatakan di semua social media. Nina yakin semua orang dah tahu apa yang jadi dekat dia. Tapi Nina buat juga video ni di atas permintaan beberapa orang followers Nina. Lagipun Nina rasa Nina perlu bangkitkan balik isu ni supaya orang lagi tahu apa yang tengah terjadi sekarang ni. Guys, Nina ada benda nak beritahu korang. Sekarang ni Nina ada buat Popiah Nestem Special Edition. Okay, 200 gram ni je, harga RM8.5. So ni adalah homemade daripada Nina sendiri tau. Okay, Nina buat sendiri benda ni dengan penuh kasih sayang. So kalau korang nak beli benda ni, macam biasalah, korang boleh dapatkan dekat Shopee ke Robok Cacain, ataupun korang WhatsApp kat sini kalau korang tak ada Shopee. So without wasting any time, let's get started. Pada Jun tahun 2021, rakyat Malaysia telah digemparkan dengan satu berita tentang seorang gadis sindrom Down yang berusia 13 tahun iaitu Bella telah didera. So ada seorang wanita yang bergelar sebagai Mami ataupun nama sebenar dia adalah Zurianti yang telah selamatkan Bella pada masa tu. Dan ada juga satu video yang mana Mami ni telah record keadaan dia sangat menyedihkan yang mana dia kurus kering, lepas tu ada luka-luka dekat badan dia. Dan video tadi tu telah pun viral satu Malaysia. Dari apa yang Nina baca, Mami yang record video tadi tu adalah orang pertama yang menjaga Bella. Sebelum hak penjagaan Bella telah diserahkan kepada suspek. Suspek ataupun nama sebenar dia adalah Siti Bainun yang merupakan dalang sebenar dalam kejadian ni. Pada hari Bella nak diselamatkan tu, Mami tadi tu dia datang ziarah Bella sebab dia rasa rindu. Tapi benda yang Mami ni tak sangka bila dia nampak keadaan Bella sangat menyedihkan dengan luka sana sini lecur, nanah dan berbau. Jadi Mami tadi tu pun tanyalah dekat staf Bainun tadi apa yang jadi dekat Bella sebenarnya. So diorang ni sebenarnya cover Bainun. Diorang cakap Bella ni yang buat perangai. Bella tak nak makan, lepas tu kalau dia dapat makanan pun dia akan buang makanan dia. Bukan tu je, diorang fitnah anak Sugar tadi. Diorang kata yang Bella tu tak nak makan, tak nak mandi, tak nak dengar cakap, memang dibuat perangai. So diorang telah burukkan Bella sebab diorang takut kena marah dengan Bainun. Dan yang tak patutnya, Bainun tadi telah suruh staff dia cakap macam tu kalau orang tanya pasal Bella. Jadi diorang yang duduk dekat kondo Bainun tadi tu pun akan ikutlah cakap Bainun, disebabkan diorang memang takut dengan Bainun. Korang rasa Bainun ni manusia ke? Bukan tu je, dia ajar Bella ni juga untuk menipu orang. In case kalau orang tanya Bella kenapa, kena pukul ke, Bella kena jawab tak. Jadi semua tu memang dah ditrain dengan menggunakan skrip Bainun. Kalau orang tanya kenapa tangan melecur pula, Bella kena cakap yang dia buat sendiri. Allah. Sebelum tu Mami ni memang tahu ada yang tak kena di antara Bella dan juga Bainun. So pada hari kejadian tu dia datang ke kondo Bainun dan bila dia nampak je keadaan Bella macam tu, dia terus call ambulans untuk mendapatkan bantuan. Mami ni jugalah yang bawa turun Bella dari kondo dan bawa naik ambulans. Masa nak on the way ke hospital, Mami ni pun tanya elok dekat Bella apa yang terjadi sebenarnya dekat dia. Jadi Bella pun buka lah mulut, dia kata dia kena cili, kena jirus dengan air panas dan kena ikan. Jadi dekat sini korang dah boleh nilai yang Mami je pada masa tu ada peri kemanusiaan. Yang lain korang nilailah sendiri. Nina tak nak kurangkan pahala puasa ni sebab sekarang ni Nina memang dah rasa macam emo dah. So macam mana cerita dia, Mami tadi boleh serahkan Bella kepada Bainun. Dan apa yang membuatkan dia tiba-tiba pergi ziarah Bella? Okay, cerita dia macam ni. Dulu memang Bella di bawah jagaan Mami. Dan Mami ni sebenarnya adalah seorang pengasas kepada sebuah rumah kebajikan Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. Semasa Bella dalam jagaan Mami, Bella ni dikatakan seorang yang periang, rajin, pembersih dan boleh berdikari. Contohnya dia macam boleh jaga diri sendiri dan juga solat. Siti Bainun ni pula kawan baik kepada Mami tadi dan merupakan seorang pengasas kepada rumah kebajikan Bonda. So Bainun ni dia plan nak ambil Bella tu jadi anak angkat dia. Kononnya dia ni suka anak sindrom Down. Dia pun ada beli barang-barang kesukaan Bella dengan hasrat untuk mengambil hati Bella. Tak lama kemudian, hak penjagaan Bella telah diserahkan kepada Bainun selepas Bainun mendapat kelulusan daripada pihak mahkamah. Jadi Bella ni pun tinggallah dengan Bainun sejak Julai 2020 sampailah pada hujung bulan Oktober tahun 2020. Lepas dari itu, Bainun bawa Bella tadi tinggal dekat kondominium dia. So start dari situ, sukarelawan yang bekerja dekat rumah kebajikan rumah Bonda tadi tu dah lost contact dengan Bella. Diorang dah tak tahu apa yang terjadi dekat Bella. Pada awal tahun 2021, ada sukarelawan daripada rumah Bonda ni pergi ke rumah Bainun, kondo Bainun tu lah. Tapi masa tu perangai Bella ni macam dah lain sikit. Dia dah tak happy dah, dia jadi murung. Dan dia minta diorang tu bawa dia dari situ sebab dia tak nak tinggal dekat kondo Bainun. Jadi bila dah dengar permintaan Bella macam tu, of course lah diorang tersentuh hati. Diorang pun nak tolong Bella. Jadi diorang pun minta izin dekat Bainun untuk bawa balik Bella ke rumah Bonda. Tapi Bainun cakap jangan masuk campur, urusan dia jaga Bella. Kemudian pada 23 Jun pada tahun 2021, semua penghuni rumah Bonda kena kuarantin sebab kena COVID. Mula dari sinilah diorang mula syak yang Bella ni macam kena dera. Tapi pada masa tu tak ramai yang tahu, just beberapa pihak je. Berbalik kepada cerita Mami tadi tu pula, Mami tu rasa hubungan Bella dengan Bainun macam renggang. Bainun memang tak akan bawa Bella ni ke mana-mana je. So dia rasa macam ada something fishy di antara diorang berdua. Bila dia tanya kenapa tak bawa Bella, korang tahu tak apa alasan Bainun? Dia kata yang Bella ni suka buat perangai, suka buat masalah, jadi dia tak nak bawa. Tapi Mami ni kan dia pernah jaga Bella, so dia tahu perangai Bella ni macam mana. Sebabnya setiap kali ditanya pasal Bella ataupun dia nak jumpa dengan Bella, Bainun akan bagi alasan macam
supaya diorang ni tak berjumpa. Jadi pada hari kejadian tu, masa dia selamatkan Bella, Mami tu memang nangis habis-habis. Sebabnya anak yang dia tatang, anak sugar yang dia kasih selama ni, kena seksa macam binatang. Ada part yang lagi gila tau guys. Masa hari Mami jumpa dia tu, sebenarnya Bella ni positif COVID. Tapi diorang tak nak dedahkan kes tu kepada KKM. Yelah, kalau diorang biarkan Bella ni keluar, nanti kantoi lah dekat KKM yang Bella ni sebenarnya kena dera. Masa Bella dalam jagaan Bainun, memang teruk dia kena. Anak sugar ni kena lanyak cukup-cukup oleh manusia yang bertopengkan syaitan. Masa Bella dekat sana, dia selalu kena dera fizikal dan mental oleh Bainun. Bella juga pernah diberi cili sebanyak 20 biji dan dipaksa makan hampir setiap hari. Lepas tu dia tak akan dibenarkan minum air kalau dia melawan cakap Bainun. Bukan tu je, Bella akan disimbah dengan air yang panas atau dia akan kena tenang dekat perut kalau dia buat perangai. And the worst part adalah dia terpaksa makan najis dia sendiri, dan kalau dia termuntah masa dia makan tu, dia kena makan pula muntah dan najis dia sekali. Tak tahu lah, orang ke setan ke. Biasanya Bella ni akan diberi makan makanan dari sisa orang lain tau. Contohnya budak tu makan tak habis ke siapa-siapa yang makan tak habis, jadi sisa makanan tu lah yang diorang akan berikan kepada Bella. Itu pun kalau ada lah. Kalau tak, dia akan makan nasi kosong dengan cili kering yang dah di blend halus. So nasi tu akan digaul dengan cili, dan itulah lauk ataupun makanan yang dijamah oleh Bella. That's why dia kurus. Pernah ada satu kejadian yang mana penghuni kat sana disuruh untuk tanggalkan pakaian Bella. Lepas tu Bella tu kena ikat dengan tali, and then dia dibaringkan dekat lantai dan disimbah dengan air panas. Jadi menurut keterangan saksi mengatakan punca Bainun tu marah dan benci sangat dekat Bella disebabkan dia rosakkan langsir Bainun. Masa tu Bella tu tertarik langsir dia, and then tercabut dia punya besi langsir tu. So since that day, Bella selalu kena marah dengan Bainun. Kalau Mami tu tak datang selamatkan Bella pada hari tu, mungkin akan ada lagi berita yang teruk kita akan dengar guys. Kalau Nina nak explain satu persatu apa yang terjadi dekat Bella, tak gamak sebenarnya. Nina memang tak sanggup sebab Nina boleh bayangkan apa yang dia rasa. Macam mana sakit dia, macam mana penderitaan dia. Dia tak tahu ataupun tak ada tempat yang boleh dia minta tolong. Kalau korang nak tahu, masa badan dia tengah luka-luka, ada nanah semua tu lecur kan, dia kena rendam dengan baldi yang berisi air panas guys. Air panas, bukan air suam. Dah lah masa tu kulit dia ni masih luka tau, masih bernanah. Korang bayangkan budak tu menggelupur macam mana bila dia direndam dengan air yang panas. Ya Allah. Lagi satu, dikatakan Bainun ni sebenarnya adalah someone. Jadi dia dikatakan ada kaitan dengan ahli politik dekat Malaysia. So kes dia ni lebih kurang macam kes high profile juga, yang mana ramai orang dalam yang cuba cover dia. Bila Bainun ni ada kaitan dengan ahli politik, so we all know the story. Kes ni confirm akan jadi lagi complicated. Bila kes ni dah jadi kes polis dan dibawa ke mahkamah, Bainun tak mengaku yang dia bersalah. Bukan tu je, dia hantar pula surat saman kepada Mami tadi melalui peguam dia. Korang bayangkan Mami yang selamatkan Bella tadi tu dapat surat saman daripada seorang pendera. Jadi gila lah, sumpah gila. Yang lawak tu dia upah pula 10 orang peguam untuk bela dia. Nina tak faham kenapa lawyer tadi tu seramai 10 orang sanggup backup Bainun. 10 orang, bukan seorang dua macam okey sikit lah. Ini 10 orang. Korang ni buta hati ke apa? Bila orang kata yang lawyer-lawyer tadi diupah oleh Bainun, tapi diorang kata diorang tak diupah. So maksudnya kat sini dengan rela hati diorang pergi backup si Bainun dan lawan Bella yang kena dera separuh mati tu. Gila. Jadi kalau Bainun tu memang didapati bersalah, dia akan dijatuhkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 50,000 ataupun kedua-duanya. Dia sepatutnya bukan didapati bersalah, tapi memang dia dah bersalah dah. Ya, disebabkan Bainun ni ada kaitan dengan somebody. Macam yang Nina cakap tadi itulah, kes ni jadi complicated. Sedangkan semua bukti telah menunjukkan yang memang Bainun ni bersalah. Semoga keadilan memihak kepada Bella dan Bainun mendapat hukuman yang sepatutnya. Nina tak boleh brain sebab kes ni melibatkan kebajikan di bawah NGO. Lepas tu di cover pula oleh orang-orang yang berkuasa. Sepatutnya benda-benda macam ni tak perlu terjadi. Nak pula di bawah NGO. Mangsa tu pula adalah anak yatim, Down syndrome, anak syurga yang sememangnya memerlukan perhatian. Rumah kebajikan yang sepatutnya jadi rumah perlindungan buat dia, tapi dah jadi sebaliknya. Tapi itulah bila kes ni terkantoi, geng-geng politik senyap tak bersuara seorang pun. Alhamdulillah, berita yang terbaru sekarang ni, kes ni dah dapat perhatian daripada TMJ dan juga Cik Puan Khalida. Marilah sama-sama kita mendoakan supaya dengan bantuan daripada TMJ tadi, Bella mendapat hak keadilan yang sepatutnya. So kita sebagai rakyat Malaysia yang nakkan keadilan ke atas Bella, kita kena viralkan kes ni. Kita kena suarakan hak Bella, keadilan untuk Bella. Kita pastikan Bainun tadi mendapat hukuman dan tak akan terlepas. Tak kisahlah dia siapa pun, yang salah tetap salah. Suara kita lagi ramai berbanding dengan suara-suara yang backup Bainun. Justice for Bella. Alright guys, Nina harap kita sama-sama mendoakan supaya keadilan tu memihak kepada Bella dan Bainun mendapat hukuman yang setimpalnya. Manusia macam dia sejujurnya tak layak jadi manusia. Sebab tak ada langsung rasa kesian ke, rasa manusia tu tak ada langsung, sekelumit pun tak ada dalam hati dia. Tak tahulah macam mana dia boleh jadi seorang pengasas kepada rumah kebajikan NGO. Ya,
orang dalam. Itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.